Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi cikgu ucapkan kepada murid-murid tahun 5 USM. Baiklah, hari ini, hari Isnin, bersamaan 16 Ogos tahun 2021, kita akan teruskan lagi dengan sesi PDPR bagi subjek Bahasa Melayu. Baiklah, cikgu harap murid-murid berada dalam keadaan sihat sejahtera dan dapat mengikuti sesi PDPR pada hari ini. Seterusnya, isi kandungan PDPR. Okey, kita masih lagi berada dalam tema keselamatan, unit 9 iaitu beringat sebelum kena, dan hari ini kita akan masuk tajuk yang terakhir iaitu etika penggunaan internet dan media sosial. Murid-murid boleh rujuk buku teks pada muka surat 72, iaitu buku teks Bahasa Melayu tahun 5. Seterusnya, standard kandungan pada hari ini ialah 2.2.1, murid membaca bahan bacaan luas dan menghuraikan maklumat. Seterusnya, kita terus pergi kepada isi pelajaran pada hari ini. Baiklah, di dalam video ini, di dalam paparan ini, kita boleh nampak satu bahan bacaan yang cikgu ambil daripada buku teks masing-masing. Okey, jadi daripada buku teks tahun 5. Oleh itu, murid-murid, jika paparan ini kurang jelas, murid-murid boleh rujuk buku teks anda, buku teks Bahasa Melayu anda pada muka surat 72. Baiklah, kita baca dulu apa yang ada di dalam paparan ini, apa yang ada di dalam buku teks awak. Kemudian sambil cikgu bacakan, cikgu akan huraikan beberapa perkara. Okey. Oleh itu, semasa cikgu menghuraikan perkara-perkara berkenaan dengan etika penggunaan internet dan media sosial, murid-murid perlu dengar dengan teliti dan hadamkan apa yang ingin cikgu sampaikan. Baiklah. Okey, sama-sama. Baik, tajuk hari ini ialah etika penggunaan internet dan media sosial. Okey, apa maksud etika? Yang pertama, etika bermaksud adab. Okey, adab ataupun kesantunan ketika ataupun peraturan ketika penggunaan internet dan media sosial lah. Etika ini adalah kata mudahnya adab. Okey, adab dan kesusilaan kita ketika kita menggunakan internet dan media sosial. Okey, media sosial ni kita semua tahu, okey, banyak jenis media sosial sekarang. Okey, media sosial ini seperti laman-laman sosial yang ada di Malaysia seperti Facebook, Twitter, Instagram dan lain-lain lah. Itu adalah media sosial, iaitu di mana kita bersosial, iaitu kita berjumpa dengan orang lain secara maya, bukan secara berhadapan kan. Okey, kita berjumpa dengan orang lain di media sosial, kita boleh berborak, bersembang, bertanya khabar, mendapatkan maklumat. Okey, semuanya di media sosial. Okey, baiklah. Penggunaan internet dan media sosial membolehkan maklumat tersebar dengan pantasnya. Dalam keterujaan menikmati kemudahan ini, kita alpa akan isu keselamatan penggunaannya. Oleh itu, kita mestilah sentiasa mengutamakan etika penggunaan internet dan media sosial. Baiklah, apa yang ada dalam ni, ini menunjukkan, pendahuluan ini menyatakan bahawa kita biasanya menggunakan media sosial dan internet untuk mendapatkan maklumat. Dan maklumat yang tersebar di media sosial dan internet ini adalah maklumat yang tersebar dengan sangat pantas. Kan, contohnya kita dapat berita tentang sekolah akan dibuka. Contoh, sekolah akan dibuka pada bila-bila kan, pada sekian-sekian, tu contoh. Jadi maklumat itu akan pantas dengan tersebar. Kalau ada pengumuman pada pukul 9 pagi, okay, 9.15 minit atau 9.10 minit selepas itu, media sosial akan memaparkan maklumat tersebutlah, akan menyebarluaskan maklumat tersebut. Begitu juga jika cikgu menggunakan media sosial untuk menyebarkan maklumat mengenai kelas. Contoh, cikgu gunakan media sosial YouTube, okay, aplikasi YouTube. Cikgu upload video dan kemudian video tu akan segera diakses oleh ramai orang dengan pantas. Okay? Dan
semua orang teruja apabila menggunakan media sosial ini. Okey, akan tetapi biasanya orang akan alpa. Alpa ni maksudnya lupa. Okey, lupa terleka dengan isu keselamatan ketika menggunakan media sosial. Oleh itu, hari ini kita akan bincangkan bagaimana untuk menggunakan media sosial dan internet dengan betul. Baiklah, yang pertama kita masuk sini, pastikan alamat email dan kata laluan rasmi tidak digunakan dalam akaun media sosial. Okey, cikgu percaya ramai, majoriti semua di antara kita mempunyai alamat email. Okey, alamat email. Contoh alamat email yang ada ialah alamat kita punya email MOE kan, email delima kita. Okey, itu adalah alamat email lah, dan alamat email yang lain. Contoh alamat email Google, okey, Gmail, Yahoo YM, Yahoo Mail, okey, dan lain-lain lah. Seterusnya, okey, apa yang nak ditekankan nombor satu inilah, pastikan alamat email dan kata laluan rasmi atau password tidak digunakan dalam akaun media sosial. Maksudnya orang apabila melihat kita tidak boleh sewenang-wenangnya menyatakan atau memberi maklumat alamat email kita dan password kita di media sosial. Contoh kalau kita ada Twitter, kita tak boleh cakap okey, password Twitter saya ialah ini nombor ini, tak boleh. Okey, password ataupun kita pergi dekat Instagram ataupun TikTok ataupun Facebook, kita bagi tahu okey, email saya ialah ini sekian. Okey, kemudian password saya adalah sekian. Okey, itu adalah tidak boleh lah. Okey, yang kedua, daftar keluar daripada akaun media sosial apabila tidak digunakan lagi. Daftar keluar ni dalam bahasa Inggeris kita panggil log out. Okey, log out, daftar keluar daripada akaun media sosial apabila tidak digunakan lagi. Okey, cikgu percaya kita ada banyak akaun media sosial. Contohnya Facebook, okey, Twitter, Instagram, TikTok, okey, Snapchat dan lain-lain lah. Jadi apabila kita sudah masuk ke dalam media sosial, kita gunakan media sosial kita, apabila kita tidak gunakan lagi, okey, kita perlu daftar keluar ataupun log out. Jangan biar tinggalkan begitu saja laman akaun media sosial kita. Okey, apabila kita tinggalkan akaun media sosial kita begitu saja tanpa log out, orang lain boleh gunakan untuk tujuan yang tidak baik. Okey, seterusnya yang ketiga, elakkan daripada berkongsi maklumat peribadi. Okey, ini pun satu perkara lagi, kita tak boleh gunakan internet dan media sosial untuk berkongsi maklumat peribadi dengan orang lain sewenang-wenangnya. Contoh, kita letak alamat kita kan, kita letak di mana kita tinggal, kita tangkap gambar rumah kita di mana kan, di mana kita berada kan, maklumat peribadi kita nak ke berapa, nombor IC, nombor MyKit, nombor MyCard kita, nombor telefon kita dedahkan di laman sosial. Tidak boleh. Okey, tidak boleh. Dan elakkan daripada memuat turun aplikasi yang rendah tahap keselamatannya. Okey, kita selalu download. Okey, kita selalu download aplikasi ni contohnya banyaklah. Media sosial, game, okey, game ataupun permainan atas talian. Kita banyak download apps daripada Google Store, Play Store. Okey, jadi kita kena elakkan download atau muat turun aplikasi yang rendah tahap keselamatannya. Bila kita download aplikasi yang rendah tahap keselamatannya, berkemungkinan besar aplikasi itu akan membawa virus dalam phone kita lah. Dan elakkan daripada menggunakan media sosial untuk tujuan peribadi semasa bekerja atau belajar di sekolah. Maksudnya bila kita menggunakan media sosial, kita tidak boleh gunakan untuk tujuan peribadi ketika bekerja atau belajar lah. Waktu hari ni sekarang sepatutnya awak belajar kan, awak belajar subjek bahasa Melayu, tetapi awak gunakan masa awak ni untuk tengok untuk melayari internet dan media sosial kan. Sepatutnya hari ni tengok YouTube, tengok video cikgu, okey, tengok isi PDPR pada hari ni, tapi awak gunakan untuk buka media sosial lain lah. Itu adalah tidak boleh. Dan yang keenam, waspada menggunakan media sosial untuk tujuan peribadi supaya tidak mendedahkan maklumat rasmi. Okey, elakkan daripada membuat komen tentang isu yang melibatkan organisasi atau serangan peribadi. Okey, ini yang nombor 7 juga penting. Kita tidak boleh komen tentang isu yang sensitif. Okey, tentang sesuatu organisasi. Contohnya di sekolah kan, kita
kita tak puas hati dengan sesuatu perkara, kita komen tentang sekolah kita, okay, tentang masjid ke, tentang apa sajalah organisasi, okay, organisasi di laman sosial. Saya tak suka sekolah, contoh dia, tak boleh, kita tak boleh berkata begitu. Dan atau serangan peribadi, contoh kita tak suka kawan kita tak suka seseorang tu, kita serang dia secara peribadi di media sosial, kita kutuk dia, kita kata benda-benda yang tak baik dekat dia, tak boleh. Kerana apabila kita buat serangan peribadi, orang lain akan baca, okay, serangan tersebut, dan ini adalah tidak baik untuk kita dan orang yang kita serang itu tadi. Jadi tak boleh, itu adalah satu kesalahan yang besar dan boleh diambil tindakan. Baiklah, seterusnya pastikan perkongsian dan penggunaan maklumat yang berkaitan dengan hak cipta mendapat kebenaran terlebih dahulu daripada pihak terbabit. Okey, kita nak kongsi maklumat, kita perlu pastikan kita dapatkan kebenaran daripada maklumat yang kita hendak kongsi tu. Contoh, okey, hari ini saya cikgu buat video tentang etika penggunaan internet dan media sosial di YouTube. Okey, cikgu upload dekat YouTube, awak tengok. Jadi awak nak sebarkan video ini kepada orang lain. Contoh, awak nak upload dekat media sosial awak. Jadi awak perlu dapatkan kebenaran lah. Perlu dapatkan kebenaran daripada cikgu. Contoh dia, untuk gunakan video ini untuk disebarluaskan. Okey, kemudian yang ke-9, elakkan daripada menggunakan wifi umum yang rendah tahap keselamatannya. Okey, wifi ni adalah internet di rumah lah. Okey, kita gunakan wifi. Cikgu percaya ramai orang tahu maksud wifi ni. Okey, terma wifi ni semua orang tahulah. Okay, elakkan daripada menggunakan wifi umum yang rendah tahap keselamatannya. Kita pergi dekat tempat, contoh kita pergi dekat pasar raya, kita pergi dekat dewan, kita pergi dekat masjid ke, kita pergi dekat klinik, hospital, kita pergi dekat lapangan terbang, apa sahaja tempat-tempat awam biasanya ada wifi, ada internet kan. Kita masukkan wifi, kita masukkan internet, tetapi kita tak tahu wifi di situ tahap keselamatannya rendah. Mungkin ada orang-orang lain yang dapat masuk ke dalam sistem telefon atau internet atau media sosial kita lah. Jadi elakkan menggunakan wifi yang umum ni. Okey, kalau nak guna wifi yang tak tinggi tahap keselamatannya. Contohnya wifi di rumah, wifi di sekolah. Okey, tempat-tempat ni adalah mempunyai tahap keselamatan wifi yang tinggi. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, kenal pasti rakan media sosial anda. Okey, cikgu percaya, cikgu tahu ramai yang punya akaun media sosial. Okey, banyak, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, ada Snapchat, ada WhatsApp, ada Telegram. Itu semua adalah dikategorikan sebagai media sosial. Jadi oleh itu, apabila kita ada media sosial, kita ada rakan di media sosial. Kadang-kadang rakan di media sosial tu kita tidak kenal dan kita tidak tahu siapa dia. Jadi kita tidak boleh sewenang-wenangnya tambah rakan atau add friend di media sosial tanpa kita ketahui siapakah orang tersebut sebenarnya. Okey, ramai orang menggunakan akaun palsu ataupun fake account sekarang ini. Okey, jadi kita kena berhati-hati ketika memilih rakan di media sosial. Okey, itu adalah penerangan tentang bacaan luas pada hari ini. Okey, seterusnya latihan. Okey, latihan hari ini mudah saja. Cikgu ada sediakan 5 soalan. Jadi murid-murid boleh jawab soalan ini dan jawapan dia ada terkandung dalam bahan bacaan luas tadilah, dalam video yang sedang murid tonton. Okey, kita tengok soalan. 1. Mengapakah kita tidak boleh berkongsi maklumat peribadi di media sosial? Yang kedua, berikan 3 contoh media sosial yang popular pada masa kini. Yang ketiga, apakah kebaikan yang kita boleh dapati apabila kita menggunakan internet? Jadi kesengajaannya kat sini, internet dan media sosial dengan betul. Okey, apakah kebaikan? Cikgu nak 1 kebaikan saja. Kemudian 4, berikan perkataan lain yang sesuai bagi menggantikan perkataan etika. Okey, cikgu ada sebut tadi perkataan tersebut. Okey, berikan perkataan lain yang sesuai bagi menggantikan perkataan etika. Okey, cuba cari balik, cuba tengok semula video ini. Dan pada pendapat kamu, mengapakah kita perlu menapis kandungan internet di media sosial yang kita layari? Okey, ini pendapat awak. Cikgu nak awak keluarkan pendapat mengapa kita perlu menapis kandungan internet di media sosial yang kita layari. Okey, berikan alasan yang kukuh. Okey, itu saja 5 soalan. Okey, 5 soalan. Buat latihan ini dalam buku latihan pemahaman atau buku-buku BM yang lain lah. Okey, salin soalan dan buat jawapan. Kemudian ambil gambar latihan yang telah lengkap dan hantar di Telegram cikgu. Okey, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.